Dan saya akan menggunakan buku Membaca Motivasi dan Kaedah yang saya tulis terbitan ITBM edisi ketiga pada tahun 2019. Jadi saya mulakan dengan buku ini, iaitu bagi mereka yang ada bersama buku ini, kita tengok kepada bab 10. Bab 10 berkisar tentang pengalaman membaca buku. Saya fikir ini yang menarik tentang buku ini. Ini adalah apa yang saya perolehi sepanjang saya belajar untuk menghayati budaya membaca. Jadi pada hemat saya, ada 5 tahap yang perlu kita fahami untuk membolehkan kita menjadi seorang pembaca yang efektif. Ya. Pertama ialah objektif membaca. Jadi kita kena tahu apakah tujuan kita membaca. Kata kita dalam bulan Ramadan ni kita baca Quran, apa tujuan kita? Dapat fadilat Al-Quran. Dalam bulan Ramadan kita pahala digandakan. Pada masa yang sama, ini masa yang terbaik untuk kita berfikir tentang Al-Quran. Dan selain daripada membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita juga membaca tafsiran Al-Quran tersebut. Ya, saya berpendapat bahawa adalah lebih baik untuk kita membaca dan memahami makna Al-Quran daripada sekadar membaca. Kalau kita membaca 3 kali 4 kali khatam Quran contohnya, boleh, itu biasa dibuat. Tapi ada juga orang yang lebih memberi tumpuan kepada memahami Al-Quran. Sekali khatam, tetapi dengan tafsiran sekali. Sekurang-kurangnya setiap tahun sekali, kita dalam tempoh sebulan, kita membaca Al-Quran dengan tafsirannya. Yang kedua ialah hasil membaca. Apa yang kita nak daripada pembacaan tersebut? Ada di antara kita apabila membaca, kita nak menduduki peperiksaan. Itu mesti buat. Ramai mahasiswa bertanya kepada saya, dia kata, saya kurang membaca. Saya kata, apa yang awak buat belajar di universiti? Oh, saya membaca, tetapi membaca bahan-bahan berkaitan dengan peperiksaan. Ya, itu bagus. Jangan pula kerana kita terlampau rajin membaca, kita tidak membaca apa yang diminta oleh pensyarah, oleh profesor kita. Itu yang utama. Mesti kebolehan kita untuk membaca dengan banyak mestilah terlebih dahulu kita tumpukan kepada pembacaan kita yang berkaitan dengan objektif utama pembacaan kita, yang impaknya, hasilnya ialah kita mendapat ilmu. Katalah kita ada 4 tahun di UMS belajar tentang katalah biodiversity, itulah peluang terbaik kita selain daripada kita belajar daripada pensyarah. Pensyarah telah memberikan kita bimbingan apakah bahan yang sesuai dibaca. Pada masa yang sama adalah nota kuliahnya, tetapi jangan hanya bersandar kepada nota kuliah. Kita harus juga belajar buku yang menjadi rujukan pensyarah tersebut. Sebahagian pensyarah menjadikan buku teks yang mereka tulis sendiri, sebahagiannya menjadikan buku yang orang lain buat, sebahagian juga, kalau saya selalu memberi kuliah, saya juga memberikan bahan-bahan yang berkaitan dengan pemikiran terkini, bahan-bahan terkini yang dikaji dalam jurnal-jurnal sebagai contoh. Jadi hasil membaca kita antaranya ialah lulus peperiksaan. Yang keduanya ialah kita memahami tentang Al-Quran, sebagai contoh bulan Ramadan. Yang ketiganya kita mendapat beberapa kemahiran. Kemahiran contohnya kemahiran membaca. Kemahiran untuk kita sentiasa bermotivasi. Kemahiran untuk kita menggunakan masa dengan baik. Ini kemahiran yang perlu kita perolehi. Dan saya sebutkan juga dalam buku ini, halaman 11 atau 19 saya lupa, ada 3 kemahiran penting bagi seseorang pelajar ataupun mereka di mana sahaja. Pertama ialah literasi. Literasi membaca dan menulis. Itu kemahiran. Ada orang kata saya pandai, saya boleh membaca tapi saya tak erti menulis. Jadi apa guna kita belajar sampai daripada sekolah masuk universiti, dah separuh tu habis PhD saya tak erti menulis. Jadi macam mana awak boleh lulus PhD awak? Ya. Jadi sepatutnya penulisan itu semakin meningkat. Cuma bahan yang ditulis itu mungkin khusus. Contohnya kalau kita buat masters atau PhD, kita hanya menulis tesis contohnya. Kita kurang menulis bahan-bahan umum untuk dibaca oleh orang lain. Ya, jadi itu pun sekurang-kurangnya kita ada kemahiran membaca. Dan kita mesti tahu apakah kemahiran yang kita perlu perolehi dari masa ke semasa. Itu nombor 1 tadi, lulus peperiksaan, kita memahami tentang sesuatu, kita ada kemahiran. Kemahiran yang pertama tadi, literasi. Yang keduanya, numerasi, mengira. Mengira ni bukan hanya kita tahu 1, 2, 3, tetapi jangan sampai tertipu. Jangan sampai akaun bank kita tak tahu berapa pengiraannya, tak tahu macam mana nak mengira zakat
jangan tak tahu macam mana nak kira zakat fitrah contohnya lah ya. Yang ketiga ialah operasi ataupun berfikir. Jadi saya tak memberikan penekanan pada situ, saya lebih kepada bagaimana kita nak membaca ya. Jadi nombor satu tadi objektif membaca, dua hasil membaca tu kena jelas. Jadi semasa kita membaca tu kita cari hasilnya, dan jangan sampai hasil ini kita lupakan. Sebab itulah kita kena catat. Saya ada buku catatan saya sentiasa ada buku catatan daripada dulu sampai sekarang. Daripada saya di sekolah sampailah saya pergi masuk universiti, keluar universiti, masuk universiti, keluar universiti, saya sentiasa insya-Allah ada buku catatan. Dan buku catatan inilah kita tulis perkara yang kita nak tahu, apa yang kita fikirkan. Kalau kita nak tulis artikel, puisi ataupun apa saja, kita tulis dalam sini ya. Yang keempat, bahan yang sesuai dibaca. Yang ketiga, bahan yang sesuai dibaca. Objektif pembacaan, hasil membaca, bahan yang sesuai dibaca. Untuk peperiksaan, contohnya untuk kita lulus dengan baik, kita mesti ada bahan yang terbaik. Contohnya bahan yang menjadi rujukan bersyarah. Jangan kita hanya bergantung kepada nota kuliah. Kadang nota kuliah itu sangat singkat, bahasanya pun tak baik. Sebab itulah kadang-kadang kita tidak meningkat dari segi bahasa, penguasaan bahasa disebabkan oleh kita bergantung pada nota kuliah. Nota kuliah ini adalah nota, catatan pensyarah, bukan catatan pelajar. Pelajar punya catatan yang lebih komprehensif daripada pelajar ya. Yang keempat ialah kaedah membaca. Ini buku ni tentang kaedah membaca. Mana kita nak membaca? Kaedah ni ada pelbagai kaedah membaca. Dan saya tak nak bincang di sini sebab itu tak sesuai dengan topik kita pada hari ini. Dan yang paling akhir sekali, yang keempat, impak pembacaan. Hasil dan impak tu dua benda yang berbeza. Kalau hasil dalam bahasa Inggeris ialah outcomes, lulus peperiksaan outcome. Impak itu lebih besar. Impak itu ialah hasil ialah outputs pembacaan. Outputs pembacaan. Contohnya lulus peperiksaan, lulus sebagai contohnya lulus dalam peperiksaan di peringkat universiti, peperiksaan di dalam perjawatan kita boleh membaca memo-memo yang diberikan oleh ketua. Kalau kita sudah bekerja, kita boleh contohnya menyiapkan review yang diminta untuk kita buat terhadap beberapa laporan dan sebagainya. Itu adalah outputs pembacaan. Tetapi outcomes pembacaan ialah hasil pembacaan itu lebih pada tu. Dia berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan sikap dan sebagainya. Dan ini perkara yang kita pentingkan. Dan saya juga nak sebutkan dalam buku ni pada halaman 162 ada disebutkan tentang contoh 5 tahap pembacaan tadi ya, yang saya akan bincangkan kemudian. Kalau tanya, saya teringat tadi masa saya menyemak-nyemak buku saya ni ada penanda buku yang saya gunakan. Biasanya saya suka apabila saya membeli pakaian ke, membeli apa-apa, simpan. Sebab saya tak buang. Sekurang-kurangnya saya tahu saya ada jenama burn untuk topi basikal saya. Jadi saya gunakan ini untuk penanda buku. Saya juga selalu mengumpulkan yang beginilah. Kalau kita naik pesawat untuk ke mana-mana, kita ada nama kita ada di situ, kemudian saya ambil ni untuk letakkan di buku. Jadi saya ingat buku ni saya baca ketika saya dalam perjalanan, ada tarikhnya sekali. Tapi kalau kita tengok yang lebih sophisticated lagi tuan-tuan, adik-adik, ini yang saya ini perkara yang penulis dan pembaca buku minat lah, kumpulkan. Ini Yorkshire Dales National Park di England. Jadi kalau saya pergi ke tempat tu, sesuatu tempat saya ambil lah perkara yang berkaitan dengan bahan tersebut, dan buku yang saya baca ketika itu saya jadikan sebagai penanda buku. Ini adalah National Trust di Britain juga ya. Ini perkara yang menarik. Ini mahal harganya sebab daripada kulit. Kalau kita pergi ke negeri lain sebagai contohnya di Jepun, mereka menjual ini sebagai souvenir. Dia cantik. Kalau kita tengok tu dalam itu selalunya ada 3 lah. Ia berkaitan dengan bandar tersebut. Jadi adik-adik boleh buat di UMS, kita buatkan penanda buku macam ni, jadikan sebagai souvenir. Dan souvenir ni bagi saya sangat besar kenangannya. Ini saya ke tempat yang berkait hampir dengan Mount Fuji, ataupun gunung Fuji di Jepun, ada penanda bukunya saya beli. Dan juga hal-hal yang berkaitan. Jadi